Malam itu, saya belajar sesuatu. Sesuatu yang boleh membunuh lebih cepat daripada api enjin adalah perkataan tidak diterima. Di ruang udara Asia yang gelap pekat, siren dari kokpit berbunyi seperti tukul yang menghentam jantung. Enjin mula meragam. Setiap saat terasa begitu berharga. Tetapi yang lebih menakutkan adalah respons dari setiap lapangan terbang yang kami hubungi. Satu demi satu menolak kami dengan alasan yang indah. Cuaca buruk, kekurangan kaki tangan, landasan tidak bersedia. Tiada siapa yang berani menyebut perkataan sebenar. Kami tidak boleh menerima. Para penumpang masih tidur. Seorang kanak-kanak memeluk ibunya. Seorang warga emas menggenggam tangan dengan erat. Dan saya, ketua kru kabin dari Poland, berjalan di lorong dengan senyuman yang telah saya latih untuk menyembunyikan kebenaran. Sehinggalah suara dari kokpit menyebut nama terakhir dengan nada putus asa, Kuala Lumpur, boleh? Dan pada saat menara kawalan Malaysia bertanya untuk mengambil tanggung jawab, bukan untuk menolak, saya serta-merta faham. Negara yang paling kuat bukanlah negara yang paling lantang bersuara, tetapi negara yang sistemnya bersedia untuk mendaratkan Anda dengan selamat. Ketika suara di hujung talian berkata, kami terima, saya tidak terus tersenyum. Saya hanya menahan nafas seketika, seolah-olah badan saya memerlukan bukti bahwa kata-kata itu adalah kenyataan, bukan ilusi yang lahir dari ketakutan. Nama saya Anya, seorang ketua kru kabin dari Poland. Saya telah bekerja di udara selama 17 tahun. 17 tahun yang mengajar saya bahwa dalam keadaan kecemasan, perkara yang paling berbahaya bukanlah jeritan penumpang, tetapi kepanikan yang merebak di mata kru. Kerana jika seorang kru pun hilang kawalan, keyakinan seluruh pesawat akan runtuh. Jadi, saya melatih diri saya untuk berjalan perlahan, kurang bercakap, dan senyum, seolah-olah semuanya masih terkawal, walaupun kadangkala tangan saya menggigil di sebalik apron. Saya pernah mendarat di lapangan terbang bertaraf dunia. Saya pernah melihat sistem yang kukuh dan sistem yang cantik tetapi kosong. Saya pernah melihat pekerja yang menjerit kuat untuk membuat orang percaya. Dan saya pernah melihat pekerja yang tidak perlu meninggikan suara sama sekali kerana sistem mereka yang berbicara. Tetapi saya akui, sebelum malam itu, saya juga salah seorang yang terpengaruh dengan hierarki tidak kelihatan dalam industri kami. Siapa yang patut dihubungi dahulu? Siapa yang patut diminta pertolongan sebagai pilihan terakhir? Sesetengah negara dianggap sebagai pilihan selamat, manakala sesetengah negara dianggap sebagai nanti kita lihat. Padahal, hakikatnya, keselamatan tidak terletak pada reputasi, tetapi pada kesediaan untuk bertanggung jawab. Dan malam itu Kuala Lumpur menunjukkan kepada saya dengan begitu jelas sehingga menyakitkan bahawa saya sendiri pernah memilih untuk mempercayai khabar angin lebih daripada melihat kenyataan berdasarkan data. Walaupun saya pernah mendarat di Kuala Lumpur tidak terkira banyaknya, pernah berdiri di Kelia, pernah melihat kesibukan orang ramai, pernah mendengar pengumuman dalam pelbagai bahasa, saya masih terfikir bahawa pada waktu malam, sistem sesiapapun pasti akan menjadi perlahan. Pasti ada perkataan tunggu, pasti ada perkataan perlu berbincang, pasti ada perkataan tidak bersedia. Tiba-tiba, suara dari kokpit memanggil saya. Apabila saya menolak pintu masuk, saya melihat wajah kapten yang selalunya tegang seperti batu, kini mula kendur. Bukan kerana masalah telah selesai, tetapi kerana akhirnya, kami tidak lagi bersendirian di angkasa. Pembantu juru terbang menunjuk ke arah radio. Pihak Kuala Lumpur minta maklumat tambahan, kedudukan semasa, jenis kerosakan enjin, baki bahan api, jumlah penumpang, ada kes perubatan kecemasan atau tidak. Saya mendengar dan merasakan satu perasaan aneh yang sukar digambarkan. Kerana soalan-soalan ini bukanlah soalan seperti bagaimana cara untuk menolak Anda dengan sopan, tetapi ia adalah soalan seperti bagaimana cara untuk menerima Anda dengan paling selamat. Itulah perbezaan yang membuatkan semua orang di dalam kokpit seolah-olah merasakan tanah di bawah kaki mereka sekali lagi. Dan ayat seterusnya yang kedengaran, ayat yang sangat pantas tetapi sangat berat, kami akan pandu Anda untuk pendaratan selamat. Saya memejamkan mata sekejap. Bukan kerana mahu menangis, tetapi kerana saya perlu memaksa jantung saya untuk kembali berfungsi mengikut prosedur. Saya memikirkan kru saya di belakang. Memikirkan penumpang yang masih tidak tahu berapa kali kami telah ditolak. Saya segera memberitahu diri saya, tugas kita sekarang bukan untuk bergembira. Tugas kita adalah untuk menjaga ketenangan sehingga kita mendarat. Saya keluar dari kokpit, berjalan kembali melalui lorong yang masih sunyi seperti biasa. Kesunyian yang tidak menyedari bahawa di hadapan kami, tadinya adalah sebuah jurang. Saya memandang wajah rakan sekerja saya seorang demi seorang.
Tidak perlu banyak bercakap, hanya pandangan mata sudah cukup. Saya mengangkat tangan memberikan isyarat kecil seperti yang telah kami latih selama bertahun-tahun. Bersedia untuk prosedur pendaratan kecemasan, tetapi lakukannya seolah-olah ia adalah pendaratan biasa, kerana penumpang tidak memerlukan keseluruhan kebenaran. Mereka memerlukan kestabilan daripada kami. Seorang kru bertanya dengan pandangan matanya. Saya mengangguk perlahan. Hanya dengan itu, saya melihat bahunya jatuh satu tingkat, seolah-olah dia baru sahaja meletakkan batu yang dipikul di dadanya. Saya berjalan ke bahagian belakang pesawat. Melihat pasangan muda masih berpegangan tangan. Melihat seorang wanita tertidur dengan lampu skrin masih menyala. Melihat seorang kanak-kanak meringkuk seperti kucing. Saya berfikir dalam hati, inilah kehidupan sebenar yang kami pikul. Bukan nombor di radar, bukan nama lapangan terbang dalam sistem komunikasi, tetapi manusia yang masih percaya kami akan membawa mereka pulang. Saya berdiri di dapur belakang, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata kepada pasukan dengan suara yang rendah, tetapi jelas, kita sudah ada destinasi. Kuala Lumpur terima. Kita akan mendarat dengan selancar yang mungkin. Tiada sorakan, tiada suara kegembiraan yang melampau. Hanya pandangan mata yang kembali tajam. Pandangan mata seorang profesional yang tahu bahawa sekarang adalah masa untuk menjadi lebih tenang. Saya juga begitu. Saya tidak melihat Malaysia pada malam itu sebagai gambar postcard. Bukan senyuman alu-aluan pelancongan, tetapi makna yang berbeza. Makna perkataan tidak akan meninggalkan yang tidak diucapkan dengan kuat, tetapi dilaksanakan dengan sistem, dengan kesiapsiagaan, dengan tanggungjawab yang tidak memilih masa. Dan saya tahu, apabila pesawat menyentuh landasan, kami bukan sahaja terselamat. Kami akan kembali dengan satu standar baru di dalam kepala. Negara yang paling kuat mungkin bukan negara yang paling lantang bersuara, tetapi negara yang bertanya soalan untuk menerima Anda sejak saat pertama Anda meminta pertolongan. Apabila saya memberitahu pasukan bahawa kita sudah mempunyai destinasi, sebenarnya ia tidak membuatkan segalanya menjadi ringan serta-merta. Ia hanya mengubah jenis tekanan. Daripada keputusasaan tanpa arah, ia menjadi tekanan yang mempunyai matlamat. Kami perlu membawa seluruh pesawat ini menyentuh landasan dengan selancar yang mungkin. Saya berjalan kembali ke tengah kabin dengan rentak yang sama. Perlahan, konsisten, seolah-olah sedang berjalan dalam satu upacara. Kerana pada masa itu, rentak sama pentingnya dengan kata-kata. Jika kami berlari, penumpang akan tahu. Jika kami terlalu banyak berbisik, penumpang akan tahu. Malah bunyi roda troli yang terhentak di lantai secara tidak normal boleh menyebarkan ketakutan seperti api. Saya mengangkat tangan memberi isyarat pendek kepada kru di setiap zon untuk memulakan prosedur persediaan pendaratan mengikut urutan yang telah kami latih berulang kali sehingga terasa seperti bernafas. Periksa pintu, periksa laluan kecemasan, periksa peralatan kecemasan, laraskan lampu kabin agar sesuai untuk penglihatan malam. Semua orang bergerak seperti tarian tanpa musik. Tiada siapa yang bertanya apa yang perlu dilakukan, kerana sistem yang baik adalah sistem yang membuatkan orang tidak perlu menggunakan keberanian peribadi setiap kali. Kami hanya mengikut apa yang telah direka untuk kami lakukan, dan ia akan membawa kami ke hadapan. Saya memerhatikan tangan rakan sekerja saya. Tangan yang mengetatkan tali pinggang keledar untuk penumpang, tangan yang menyentuh tepi kompartmen simpanan untuk memastikan ia terkunci rapat, tangan yang mengusap bahu seorang kanak-kanak kecil dengan lembut untuk memberitahu ibunya bahawa kami sedang memerhati. Inilah kerja kami, membuat orang berasa selamat tanpa perlu menjelaskan betapa besarnya risiko yang sedang kami hadapi. Saya menerima panggilan dari kokpit melalui intercom. Kapten memberitahu anggaran masa pendaratan yang baru dan meminta saya membuat pengumuman ringkas untuk menyedarkan penumpang tanpa menimbulkan panik. Saya faham serta-merta. Budaya komunikasi dalam krisis bukanlah dengan mencurahkan semua kebenaran kepada orang ramai, tetapi dengan memilih kebenaran yang membantu mereka bekerja sama dan menyimpan bahagian yang menakutkan untuk mereka yang bertanggung jawab. Saya mengambil mikrofon, menarik nafas, dan menggunakan suara yang paling lembut yang saya boleh, seperti suara alu-aluan biasa. Tuan-tuan dan puan-puan, sebentar lagi pesawat kita akan mula merendah untuk pendaratan di Kuala Lumpur. Sila pastikan tali pinggang keledar Anda terpasang sepanjang masa, meja dan sandaran tempat duduk berada dalam kedudukan tegak, dan sila patuhi arahan kru kabin dengan teliti. Terima kasih. Saya tidak menggunakan perkataan kecemasan, tidak menggunakan perkataan kerosakan, tetapi saya memberi penekanan pada frasa sila patuhi arahan dengan teliti untuk menjadikannya jambatan antara ketenangan dan kebenaran.
Selepas pengumuman selesai, saya melihat perubahan kecil, seperti riak di dalam gelas air. Orang mula bergerak. Lelaki yang sentiasa melihat jam tangannya mengangkat pandangannya ke arah saya sekali, kemudian mengangguk perlahan seolah-olah berkata, "Saya faham." Wanita di kelas perniagaan menutup komputer ribanya dengan kemas. Kali ini dia tidak membiarkan skrinnya menyala seolah-olah menunggu sesuatu. Dia meletakkan tangannya di dada dan bernafas perlahan. Beberapa kanak-kanak mula terjaga. Beberapa ibu mengetatkan selimut. Saya berjalan membantu mengutip cawan air yang masih ada di atas dulang dengan senyap, berhati-hati agar tidak berlanggar sehingga mengeluarkan bunyi. Kerana bunyi kecil pada masa ini sentiasa kedengaran lebih kuat daripada biasa. Semasa saya membongkok untuk mengambil dulang di satu barisan, saya terdengar seorang penumpang Asia berbisik kepada pasangannya, "Mereka pasti boleh mendaratkan kita." Nada suaranya bukan tekaan, tetapi satu penyerahan nyawa berdasarkan sikap kru kabin. Saya mengangkat muka dan bertemu pandang dengannya. Kami tidak saling mengenali, tetapi pada saat itu, saya rasa seolah-olah dia telah menyerahkan sesuatu yang berat untuk saya pegang. Sesuatu yang bernama kepercayaan. Dan ia lebih berat daripada mana-mana beg pakaian. Saya memberinya senyuman kecil. Bukan senyuman untuk memujuk, tetapi senyuman yang mengatakan, "Saya terima." Kemudian saya terus berjalan, memeriksa tali pinggang keledar barisan demi barisan dengan hujung jari saya. Bukan kerana penumpang tidak melakukannya, tetapi kerana pemeriksaan adalah satu isyarat bahawa sistem masih berfungsi. Seorang kru menunduk dan bercakap dengan seorang gadis kecil dalam bahasa Inggeris, "We are landing soon, okay?" Gadis itu mengangguk sambil memeluk anak patungnya dengan erat. Saya melihat ibu gadis itu seakan-akan mahu mengucapkan terima kasih, tetapi menelan kembali kata-katanya, seperti kebanyakan orang di Asia yang memilih untuk tidak mengganggu semasa waktu tegang. Kesopanan yang secara automatik menjadi kerjasama. Dan saya teringat akan budaya Malaysia yang pernah saya alami berkali-kali. Kesopanan yang bukan hanya pada kata-kata, tetapi pada tindakan memikirkan orang lain terlebih dahulu. Jika sistem di lapangan terbang di darat mempunyai kesiapsiagaan seperti yang mereka katakan, sistem manusia di dalam pesawat juga mesti bersedia untuk bekerja sama. Saya kembali ke stesen saya berhampiran pintu hadapan. Telinga saya mendengar bunyi enjin yang mula berubah nada apabila pesawat merendah. Badan sentiasa dapat merasainya sebelum otak memberitahu bahawa kita sedang memasuki fasa kritikal. Saya memandang wajah rakan sekerja saya sekali lagi. Semua masih tenang, tetapi tenang yang hidup, bukan tenang kerana terkejut. Kami mula mendengar kemas, kini ringkas, dari kokpit melalui sistem dalaman. Ketinggian, kelajuan, masa untuk tiba di landasan. Semuanya adalah nombor yang menjadikan ketakutan sesuatu yang boleh diurus. Saya tahu, kami tidak sepatutnya bercakap tentang keajaiban dalam kerja keselamatan. Kerana apa yang menyelamatkan kita bukanlah nasib, tetapi melakukan perkara biasa dengan betul pada masa yang paling salah. Dan pada malam itu, saya melihatnya dengan lebih jelas setiap saat. Keselamatan bukanlah suara yang kuat, bukan kata-kata pujukan yang manis, tetapi disiplin pekerja yang tahu tugas mereka dan kerjasama orang yang tidak dikenali, yang memilih untuk mempercayai sistem daripada merosakkannya dengan panik. Ketika pesawat mula merendah dengan serius, saya kembali ke tempat duduk saya berhampiran pintu dan mendengar seluruh dunia melalui dua saluran suara. Satu adalah bunyi enjin yang berubah nada mengikut tekanan, dan satu lagi adalah suara radio dari Kuala Lumpur yang tenang seperti air jernih. Tiada ayat yang berlebihan, tiada kata pujukan yang tidak perlu, tetapi setiap perkataan memberikan sempadan kepada ketakutan. Dan apabila ketakutan mempunyai sempadan, ia boleh diurus. Kapten memberi isyarat melalui sistem dalaman bahawa kami sedang memasuki fasa pendekatan akhir. Saya tidak dapat melihat gambaran penuh di dalam kokpit, tetapi saya tahu rentaknya dengan baik. Ini adalah fasa di mana kesilapan terkecil mempunyai harga yang paling mahal. Dan ini adalah fasa di mana lapangan terbang destinasi perlu membuktikan bahawa perkataan kami terima mereka benar-benar padu. Suara dari Menara Kawalan Kuala Lumpur masuk lagi, dengan nada sopan yang saya kenali apabila mendarat di sini berkali-kali. Sahkan ketinggian, sahkan kelajuan, kekalkan haluan. Arahan datang secara berurutan seperti tangga, bukan seperti batu yang dilemparkan kepada kami. Tiada perkataan tunggu sekejap, tiada perkataan ada masalah, tiada pertanyaan berulang yang membazirkan masa. Mereka seolah-olah sedang menghulurkan benang untuk kami pegang satu persatu, membawa kami turun dari langit yang gelap ke darat dengan selamat. Saya teringat jawapan sebelum ini dari beberapa tempat lain.
Jawapan yang dijelaskan dengan indah tetapi membiarkan kami terapung dalam ketidakpastian. Namun, suara dari Kuala Lumpur adalah berbeza. Ia memberikan kepastian, bukan kerana mereka terlalu yakin, tetapi kerana mereka bersedia untuk bertanggung jawab sejak mereka mula bertanya soalan pertama. Saya mendengar Kapten menjawab dengan ringkas dan jelas, seperti seseorang yang sedang berjabat tangan melalui gelombang radio. Faham, terima kasih. Kemudian suara di hujung talian menjawab dengan ayat yang saya tidak sangka mempunyai kekuatan sebegitu pada malam seperti ini. Kami akan pandu Anda ke landasan dengan selamat. Bukan kami benarkan, tetapi kami akan pandu. Perbezaan perkataan itu sangat kecil dalam bahasa, tetapi sangat besar dalam perasaan. Kerana benarkan adalah meletakkan syarat, tetapi pandu adalah berdiri di sisi sehingga akhir. Saya pernah fikir keselamatan adalah tentang alat, teknologi, dan prosedur. Tetapi malam itu, saya mula faham bahawa keselamatan juga adalah sikap pekerja yang sanggup memikul beban yang lebih berat bagi pihak orang lain dengan sistem yang mereka percayai. Saya mengalihkan pandangan saya ke skrin maklumat yang dapat dilihat oleh beberapa kru dari jauh. Titik-titik kecil bertaburan seperti bintang di atas tanah hitam. Itulah pesawat lain yang sedang bergerak di kawasan yang sama. Saya pernah melihat situasi seperti ini menjadi penantian yang panjang, berpusing-pusing, mengira bahan api, berunding giliran, tetapi malam ini ia tidak berlaku. Suara dari Kuala Lumpur tidak mengarahkan sesiapa untuk menunggu tanpa arah. Mereka memberikan laluan, ketinggian, dan masa, seolah-olah mereka sudah mempunyai jadual di kepala mereka dan sedang menyusun setiap pesawat untuk melalui satu laluan yang sama tanpa berlanggar. Bukan kerana mereka bernasib baik, tetapi kerana mereka mempunyai pusat kawalan yang berfungsi seperti jantung sistem. Saya membayangkan keadaan di bawah. Pasukan darat yang tidak berlari-lari untuk menunjuk-nunjuk kerajinan, tetapi bergerak mengikut kedudukan mereka dengan senyap. Seseorang menyediakan jambatan udara, seorang lagi menyediakan jentera bomba, satu pasukan lagi menyediakan pasukan perubatan kecemasan, dan satu lagi pasukan keselamatan. Pelbagai barisan kerja dijalin seperti kain songket Malaysia, yang indah kerana kehalusannya, bukan kerana bunyinya yang kuat. Dan apa yang membuatkan saya meremang adalah kesedaran bahawa mereka tidak mula bersiap apabila pesawat kami sudah hampir tiba, tetapi mereka mungkin telah mula bersiap sejak saat pertama mereka berkata kami terima. Itu bermakna jawapan mereka bukanlah kata-kata sopan semata-mata, tetapi satu tindakan menekan butang untuk keseluruhan sistem mula bekerja. Di dalam kabin, penumpang menjadi semakin tenang secara aneh. Ketenangan yang bukan lahir dari ketidaktahuan, tetapi dari penerimaan bahawa sekarang adalah masa untuk bekerja sama. Saya melihat tangan seseorang menggenggam sandaran tangan dengan kuat, kemudian perlahan-lahan melepaskannya. Saya melihat seorang ibu menyelimuti anaknya dan memandang keluar tingkap. Saya melihat lelaki tua yang sebelum ini asyik melihat jam, kini menyandarkan kepalanya seolah-olah telah memutuskan untuk percaya. Saya tidak perlu berkata apa-apa lagi kerana suasana itu sendiri sedang bercakap bagi pihak kami. Semua orang sedang melakukan tugas mereka. Penumpang melakukan tugas untuk percaya, kru kabin melakukan tugas untuk menjaga ketenteraman, juruterbang melakukan tugas untuk memandu pesawat, dan Kuala Lumpur melakukan tugas yang paling penting, bertanggung jawab sehingga ke akhirnya. Suara dari radio masuk lagi, memberitahu jarak, arah, dan angin. Setiap maklumat seperti cahaya kecil yang dipacak di dalam kegelapan. Saya melihat keluar tingkap. Warna hitam mula mempunyai garisan cahaya nipis yang muncul satu demi satu, sehingga akhirnya deretan lampu yang tersusun lurus dan panjang muncul, seolah-olah sebuah pintu yang benar-benar terbuka untuk menyambut kami, bukan sekadar image di kepala. Saya rasa seperti ditarik keluar dari ruang hampa ke satu laluan yang telah disediakan untuk kami berjalan dengan selamat. Dan disitulah satu pemikiran muncul dengan paling jelas dalam 17 tahun kerjaya saya. Negara yang kuat bukanlah negara yang paling pandai berkata tidak mengapa, tetapi negara yang berkata kami terima dan menjadikannya kenyataan dengan sistem yang tidak goyah walaupun di tengah malam. Dan apabila lampu landasan menjadi semakin jelas setiap saat, saya tahu kami sedang memasuki fasa di mana perkataan sistem akan membuktikan dirinya di hadapan kami dalam beberapa helaan nafas sahaja lagi. Apabila lampu landasan jelas di depan mata, seluruh dunia seolah-olah dimampatkan menjadi satu garisan lurus. Garisan yang perlu kami lalui dengan rentak yang paling tepat. Saya duduk diam di stesen saya, mendengar bunyi angin yang menderu melalui badan pesawat yang bergegar sedikit akibat rintangan udara.
Di luar masih gelap, tetapi kegelapan itu tidak sama lagi kerana ia telah ditembusi oleh cahaya yang tersusun rapi, seperti janji yang boleh disentuh. Suara dari Menara Kawalan Kuala Lumpur masih kedengaran, pendek, jelas, dan berterusan. Setiap arahan seolah-olah mengulangi, Anda tidak mendarat sendirian, kami mendarat bersama Anda. Saya melihat ke arah tingkap, hujung sayap bergegar sedikit, seolah-olah sedang bernafas. Pada masa yang sama, di dalam kabin, orang ramai senyap sehingga bunyi tali pinggang keledar yang terhentak pada penguncinya kedengaran sesekali. Bunyi itu bukan bunyi kecoh, tetapi bunyi kerjasama. Saya melihat seorang ibu menutup telinga anaknya dengan lembut, bukan kerana takutkan bunyi, tetapi kerana mahu anaknya terus tidur sehingga semuanya selesai. Saya melihat lelaki tua yang sebelum ini menggenggam tangannya dengan erat, kini perlahan-lahan melepaskannya dan meletakkannya di atas riba, seperti orang yang telah menyerahkan nasibnya kepada sistem. Sebahagian penumpang memejamkan mata, sebahagian lagi memandang keluar dengan senyap. Tiada siapa yang bangun, tiada siapa yang bertanya, tiada siapa yang cuba menjadi orang penting pada saat semua orang perlu sama. Apabila pesawat merendah sehingga terasa seolah-olah tanah akan sampai, saya merasakan perubahan tekanan. Perasaan yang diketahui oleh mereka yang bekerja di udara tanpa perlu melihat nombor. Kemudian, tiba-tiba, bunyi tayar menghentam landasan kedengaran sekali, pendek, diikuti dengan gegaran yang melalui tulang belulang, seolah-olah seseorang mengetuk pintu dunia dengan perlahan. Saya tanpa sedar melepaskan nafas panjang. Bukan bunyi tangisan, bukan bunyi kegembiraan, tetapi bunyi seseorang yang baru sahaja meletakkan beban berat dari bahunya, buat sementara waktu. Kerana saya tahu, menyentuh landasan belum lagi bermakna selamat sepenuhnya, sehinggalah kami berhenti sepenuhnya dan menguruskan segalanya selepas pendaratan dengan teratur. Pesawat perlahan-lahan mengurangkan kelajuan. Bunyi tujah songsang, reverse thrust, menderu di luar seperti ngauman yang terkawal dan berdisiplin. Lampu di sepanjang landasan memandu kami ke laluan teksi dengan tepat. Dan pada saat itu, saya melihat sesuatu yang mengubah kepercayaan saya sekali lagi. Di luar tingkap, jentera bomba telah bersiap sedia di kedudukan mereka seperti pengawal yang berjaga. Ambulans menyalakan lampu tetapi tidak kelihatan kelam kabut. Tiada larian panik untuk sesiapa merakam video. Tiada jeritan arahan yang kuat di seluruh lapangan terbang. Semuanya berada di tempatnya, seolah-olah Kuala Lumpur tidak hanya berharap kami selamat, tetapi telah bersedia untuk memastikan kami selamat lama sebelum kami dapat melihat daratan. Pesawat berhenti sepenuhnya. Lampu di dalam kabin masih tidak terlalu terang. Semua kru masih mengawal rentak seperti biasa. Saya bangun dahulu dan berkata dengan nada yang lembut tetapi tegas, meminta penumpang untuk tetap duduk di tempat masing-masing. Tuan-tuan dan puan-puan, sila tunggu sebentar. Kami sedang berhubung dengan pihak darat untuk membantu penumpang yang memerlukan bantuan terlebih dahulu. Terima kasih atas kerjasama Anda. Ayat ini, jika diucapkan di sesetengah negara, mungkin akan disambut dengan rungutan. Tetapi di dalam pesawat ini, hanya ada kesunyian. Dan dalam kesunyian itu ada pemahaman yang tersirat. Saya melihat ke hadapan. Pasukan Perubatan Kecemasan Malaysia naik ke dalam pesawat dengan pantas tetapi sopan. Mereka tidak menolak. Mereka tidak tergesa-gesa sehingga hilang adab. Tetapi setiap langkah mereka mempunyai tujuan, seperti orang yang telah berlatih. Mereka tahu nombor tempat duduk, tahu laluan. Tahu apa yang perlu dilakukan tanpa perlu bertanya kepada kami berulang kali, walaupun maklumat yang kami berikan adalah terhad. Pasukan perubatan berhenti betul-betul di barisan pesakit. Menilai keadaan, mengatur kedudukan, dan mengangkatnya ke atas pengusung dengan lembut, seperti mengangkat barang berharga. Orang di barisan itu bergerak memberi laluan secara automatik. Tiada siapa yang bangun menghalang, tiada siapa yang mengambil gambar, tiada siapa yang bertanya, kenapa tidak benarkan saya turun dahulu? Saya melihat seorang lelaki pertengahan umur yang duduk berhampiran lorong mengangkat tangan membantu mengangkat beg keluarga pesakit itu agar tidak menghalang laluan tanpa berkata apa-apa. Saya melihat seorang wanita muda menarik anaknya rapat untuk memberi laluan kepada pengusung. Semua ini berlaku dengan sangat cepat tetapi sangat tenang. Seolah-olah kelajuan dan kesopanan boleh wujud bersama dalam satu sistem yang sama. Dan saya baru faham, inilah gaya Malaysia yang sebenar dalam waktu krisis. Tidak perlu bising, tidak perlu memalukan sesiapa, tidak perlu mencuri tumpuan, tetapi memastikan semua orang dapat melaluinya dengan paling selamat. Apabila pesakit telah dibawa keluar, pasukan perubatan berpaling dan mengangguk sedikit kepada saya, satu komunikasi ringkas yang bermaksud,
Kami ambil alih dari sini. Saya rasa seolah-olah seseorang telah mengambil baton dari tangan kami tanpa membiarkannya jatuh di tengah jalan. Selepas itu, barulah proses turun dari pesawat bermula seperti biasa. Pintu dibuka, jambatan udara disambungkan tepat pada masanya. Petugas darat memberi isyarat tangan dengan tepat, seperti bahasa yang tidak perlu diterjemahkan. Penumpang bangun dengan teratur, menunggu giliran tanpa berebut. Saya berdiri memerhatikan semua itu dengan jantung yang masih berdegup kencang, dan berpikir, keselamatan yang sebenar bukan hanya dapat mendarat, tetapi mendarat tanpa merosakkan apa-apa. Ia adalah apabila sekumpulan besar manusia masih berkelakuan seperti manusia antara satu sama lain, walaupun baru sahaja melalui detik cemas. Dan sebaik sahaja kaki saya melangkah ke bumi lapangan terbang antara bangsa Kuala Lumpur, saya tahu kami sedang memasuki bab seterusnya dalam cerita ini. Bab di mana saya perlu mencari jawaban, siapakah sebenarnya yang telah menahan malam yang gelap ini daripada runtuh? Dan jawabannya mungkin bukan nama seorang individu. Selepas penumpang terakhir melangkah keluar dari pintu, kesunyian kembali menyelimuti kabin pesawat. Tetapi kali ini, ia bukan kesunyian yang menyesakkan seperti ketika kami masih terapung di udara. Ia adalah kesunyian selepas kerja selesai, seperti pentas selepas persembahan, di mana semua orang tahu perkara penting telah berlalu, dan hanya tinggal butiran kecil untuk diselesaikan. Saya berjalan memeriksa kabin sekali lagi mengikut tugas saya. Memeriksa kompartemen simpanan, memeriksa tempat duduk, memeriksa barang yang tertinggal. Sebatang pen, sehelai selendang, sebuah buku kanak-kanak nipis yang terlupa di atas kerusi. Saya mengutipnya dengan berhati-hati, seolah-olah mengutip bukti dari satu malam di mana ramai orang telah diberi peluang untuk meneruskan kehidupan. Saya melihat keluar tingkap, melihat cahaya lampu klia mengalir seperti sungai yang panjang, dan satu persoalan masih tergantung di kepala saya, lebih berat daripada sebelumnya. Bukan siapa yang membantu kami, tetapi apa yang membolehkan mereka membantu kami seperti ini. Kerana dalam dunia penerbangan, saya tahu niat baik sahaja tidak mencukupi. Sistem perlu menyokong niat baik itu untuk menjadi tindakan yang tepat pada masanya dan tidak gagal di pertengahan jalan. Saya turun dari pesawat lebih lambat daripada yang lain, sengaja mahu melihat lebih banyak, mendengar lebih banyak, dan bertanya dengan lebih tepat. Laluan jambatan udara itu sunyi dan sejuk. Petugas darat berdiri di pos masing-masing seperti pin yang dipacak pada peta. Tiada siapa yang berlari, tiada siapa yang menjerit memanggil satu sama lain, tiada siapa yang berdrama untuk kelihatan seperti Wira. Tetapi semua orang bergerak serentak dengan cara yang aneh. Saya melihat seorang petugas menunduk melihat tablet, kemudian memberi isyarat tangan kepada satu pasukan. Tanpa banyak cakap, pasukan itu terus menukar kedudukan mereka. Seolah-olah mereka mempunyai satu bahasa yang sama yang disampaikan melalui rentak dan data, bukan emosi. Saya berjalan melepasi papan tanda. Laluan penumpang dipisahkan dengan jelas. Laluan untuk orang awam, laluan untuk pesakit, laluan untuk petugas, laluan untuk kerja teknikal. Semuanya seolah-olah direka untuk mengelakkan orang yang berlainan tugas daripada berlanggar pada waktu genting. Dan itu membuatkan saya teringat malam di udara ketika kami merasakan ada tangan yang menyambut. Bukan kerana sesiapa baik hati secara istimewa, tetapi kerana di bawah sana ada struktur yang memastikan kebaikan hati itu tidak runtuh. Saya berhenti di satu tempat, melihat pasukan perubatan yang membawa pesakit turun tadi sedang berhubung dengan tenang. Mereka bercakap ringkas dalam bahasa Melayu diselang-seli dengan beberapa perkataan Inggris. Suara tidak kuat tetapi jelas. Seorang jururawat memeriksa semula maklumat pada tablet, bukan kerana tidak percaya, tetapi kerana sistem memaksa untuk ketepatan. Pegawai keselamatan berdiri pada jarak yang sesuai. Tidak membuat pesakit berasa seperti diawasi, tetapi bersedia jika ada apa-apa yang tidak kena. Semuanya cukup-cukup dengan cara yang luar biasa. Cukup-cukup adalah perkataan yang ingin saya gunakan untuk Clea pada malam itu. Tidak lebih, tidak kurang, tidak keterlaluan, tetapi tidak terlepas pandang. Dan saya memutuskan, saya perlu bertanya soalan yang tergantung. Saya mendekati seorang petugas darat yang kelihatan seperti penyelaras utama. Dia tidak kelihatan hebat, tiada tanda nama emas, tiada lagak berkuasa. Tetapi pandangannya tenang, dan dia tahu apa yang berada di mana. Saya memperkenalkan diri secara ringkas, mengatakan saya adalah ketua kru kabin dari penerbangan kecemasan itu, dan bertanya terus terang seperti seorang profesional yang perlu menulis laporan. Maafkan saya, siapa penanggung jawab tertinggi untuk semua penyelarasan malam ini?
Dia berhenti berfikir seketika, seolah-olah sedang memilih perkataan yang paling tepat, lalu menjawab dengan nada yang sopan dan rata. Setiap bahagian ada ketua pasukan masing-masing, Puan. Menara kawalan ada ketua shiftnya, pasukan darat ada ketua unitnya, pasukan perubatan ada ketua pasukannya, keselamatan pun ada ketuanya. Saya mengangguk tetapi masih bertanya lagi, dan jika berlaku kesilapan, siapa yang bertanggung jawab pada akhirnya? Dia memandang saya terus, tidak mengelak, tidak malu, tetapi juga tidak sombong, dan mengucapkan ayat yang membuatkan saya seperti ditampar perlahan oleh kebenaran. Sistem yang bertanggung jawab, Puan. Saya terdiam seketika. Sistem yang bertanggung jawab, dia tersenyum sedikit, seolah-olah sedang menerangkan perkara biasa. Ya, Puan, kami ada prosedur, ada senarai semak, ada pembahagian tugas, dan ada pelan sandaran. Jika satu pasukan menghadapi masalah, pasukan sandaran akan mengambil alih. Semuanya direka, supaya lapangan terbang tidak akan berhenti berfungsi. Dia menunjukkan tabletnya kepada saya. Di screen, ada senarai unit yang tersusun dengan status kerja mereka. Ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna kuning. Ia bukan gambar yang cantik untuk pertunjukan, tetapi ia adalah peta tanggung jawab yang diagihkan dengan bijak. Saya melihat senarai unit, ATC, Ground, Fire, and Rescue, Medical, Security, Maintenance, Gate Management, dan saya rasa seperti melihat rangka tulang lapangan terbang yang benar-benar boleh bergerak pada waktu krisis. Dia menyambung, seolah-olah membaca keraguan di wajah saya. Kami tidak mengharapkan seorang individu untuk menjadi yang terhebat, Puan. Kami memastikan semua orang dapat melakukan tugas mereka dengan terbaik, dan keseluruhannya akan membawa orang pulang. Ayat itu bukan kata-kata hikmat, tetapi ia adalah satu cara berfikir. Dan cara berfikir inilah yang telah menghalang apa yang berlaku di udara daripada menjadi satu tragedi. Saya teringat beberapa lapangan terbang di Eropah tempat saya pernah mendarat. Di sana, semuanya suka ada nama orang di hadapan. Siapa yang meluluskan, siapa yang mengarahkan, siapa yang bertanggung jawab. Tetapi nama orang itu juga menjadi titik lemah. Jika dia tiada, sistem akan goyah. Jika dia lambat membuat keputusan, seluruh pesawat terpaksa menunggu. Dan pada malam di mana ratusan nyawa bergantung pada daratan, menunggu adalah satu kemewahan yang tiada siapa mampu bayar. Tetapi di sini, saya melihat satu reka bentuk yang tidak meletakkan nasib pada keberanian seorang individu. Ia meletakkannya pada kesiapsiagaan keseluruhan struktur. Saya bertanya lagi dengan perlahan, dan kenapa Anda boleh lakukannya dengan begitu cepat, walaupun di tengah malam? Dia menjawab ringkas, kerana kami berlatih, Puan, dan kerana kami percaya kecemasan tidak memilih masa. Jawabannya membuatkan saya berasa kagum dan malu pada masa yang sama. Kagum kerana ia benar. Malu kerana saya pernah menjadi sebahagian daripada dunia yang memandang sesetengah negara sebagai pilihan terakhir tanpa pernah bertanya sejauh mana sistem mereka bersedia. Saya mengucapkan terima kasih kepadanya. Dia menundukkan kepalanya sedikit, menerima ucapan terima kasih itu dengan sederhana. Tiada gaya meraihkan kemenangan, tiada ucapan sama-sama yang acuh tak acuh. Tetapi pandangan matanya mengatakan, ini adalah tugas. Dan dia terus kembali bekerja, seperti kebanyakan orang Malaysia yang pernah saya temui. Berbudi bahasa, tetapi tidak berhenti kerja untuk dipuji. Kerana bagi mereka, menyelesaikan kerja adalah penghormatan tertinggi kepada nyawa orang lain. Saya berjalan keluar dari kawasan itu dengan satu perasaan baru di dada. Perasaan bahawa malam ini bukan sahaja mengubah laluan penerbangan, tetapi ia mengubah standar di dalam kepala saya. Dan saya tahu, apabila saya kembali, saya perlu menulis laporan. Bukan untuk menceritakan kisah drama, tetapi untuk membolehkan syarikat saya mengubah kriteria pemilihan lapangan terbang alternatif dalam keadaan kecemasan. Daripada kriteria yang hanya melihat jarak dan reputasi, kepada kriteria yang melihat kesiapsiagaan sistem dan budaya tanggung jawab. Kerana saya baru sahaja melihat dengan mata saya sendiri, apa yang menyelamatkan nyawa bukanlah jeritan saya boleh tolong, tetapi sistem yang benar-benar boleh menolong, walaupun dalam kegelapan yang paling pekat. 3 hari selepas malam itu, saya kembali ke Warsaw. Badan terasa letih, seolah-olah tidak cukup tidur, walaupun jadual kerja menyatakan misi telah berakhir. Tetapi di dalam kepala saya masih mendengar suara radio dari Klia berulang-ulang. Suara yang tidak teruja, tidak sombong, tetapi bertanggung jawab sehingga seluruh pesawat selamat. Saya meletakkan beg di dalam bilik, menyalakan lampu malap, dan duduk diam di hadapan komputer.
Kerana saya tahu tugas seterusnya sama pentingnya dengan mendaratkan pesawat. Laporan. Laporan ketua kru kabin bukanlah ruang untuk meluahkan emosi, tetapi dokumen yang perlu membuatkan sistem belajar. Saya menaip tajuk pertama dengan perlahan, seolah-olah sedang memilih perkataan yang tidak akan mengkhianati kebenaran. Saya teragak-agak seketika, bukan kerana saya tidak tahu apa yang berlaku, tetapi kerana saya tidak tahu bagaimana untuk menulis agar pembaca dapat melihat apa yang saya lihat tanpa perlu berada di udara pada malam itu. Saya teringat perkataan Wira yang sering digunakan apabila berlaku keajaiban. Tetapi malam itu bukan tentang Wira. Jika saya menulisnya sebagai kisah seorang individu yang hebat, semua orang akan membaca, terharu dan kemudian selesai. Tetapi jika saya menulisnya sebagai kisah sebuah sistem, semua orang akan membaca dan mengubah cara berfikir. Dan itulah yang akan menyelamatkan nyawa di masa hadapan. Saya memulakan ayat pertama sekali lagi. Insiden pendaratan kecemasan kali ini telah diselesaikan melalui fungsi sebuah sistem, bukan keputusan seorang individu semata-mata. Apabila ayat ini muncul di skrin, saya rasa seolah-olah saya sedang meletakkan prasangka saya di atas kertas secara rasmi. Saya mula menyusun masa dengan teliti. Panggilan pertama ditolak atas alasan cuaca. Panggilan kedua ditolak atas alasan kekurangan kaki tangan. Panggilan ketiga ditolak atas alasan landasan. Saya tidak meletakkan pendapat saya. Saya meletakkan masa, mesej balasan, selang antara panggilan, baki bahan api, perubahan laluan, dan risiko yang meningkat setiap minit. Kemudian, barulah saya meletakkan titik perubahan. Kuala Lumpur. Bertanya soalan untuk menerima, bukan bertanya soalan untuk menolak. Saya mencatatkan arahan yang jelas, tahap kelajuan, sudut pendaratan, pengurusan slot yang luar biasa pantas berbanding standar yang pernah saya temui. Saya mencatatkan persediaan pasukan perubatan yang naik ke pesawat serta-merta dengan mengetahui kedudukan dan keperluan hampir sepenuhnya, walaupun data yang dihantar adalah terhad. Saya mencatatkan tingkah laku penumpang yang bekerja sama tanpa perlu dipaksa. Menunggu giliran, memberi laluan kepada pesakit, tidak berebut untuk turun dahulu. Kerana semua ini adalah sebahagian daripada keselamatan juga. Saya terus menulis sehingga nombor dan fakta tersusun menjadi sebuah cerita yang cukup padat tanpa perlu ditambah warna. Saya sampai ke bahagian kesimpulan yang paling sukar, cadangan. Saya menaip perlahan tetapi jelas. Mencadangkan agar kriteria pemilihan lapangan terbang alternatif dalam keadaan kecemasan dikaji semula dengan memberi keutamaan kepada kesiapsiagaan sistem, respons yang berterusan, dan keupayaan untuk bertanggung jawab sehingga selesai, berbanding pertimbangan berdasarkan jarak dan saiz lapangan terbang semata-mata. Saya menghentikan jari saya di papan kekunci dan memandang ayat itu lama, kerana ia bukan sekadar cadangan kerja. Ia adalah satu pengisytiharan bahawa saya telah berhenti mempercayai ranking cara lama. Saya sedang memindahkan rasa hormat saya ke tempat yang sepatutnya, pada tanggung jawab sebenar, bukan reputasi. Laporan itu dihantar ke bahagian operasi. Keesokan harinya, 1 email balasan masuk, pendek, tetapi membuatkan jantung saya berdebar. Laporan saya telah dikongsi kepada semua pasukan penerbangan. Saya melihat nama beberapa kapten yang tidak pernah menegur saya sebelum ini menghantar soalan. Betulkah sepantas itu? Tengah malam pun boleh buat macam tu? Tiada kekecohan langsung? Saya menjawab seorang demi seorang dengan satu-satunya perkara yang saya paling yakini, data dan pengalaman. Ya. Saya tidak menambah-nambah, tidak menyindir, tidak menceritakannya secara berlebihan. Saya hanya mengesahkan bahawa apa yang kami fikir mustahil telah berlaku, kerana ada sistem yang membolehkannya berlaku, dan ada budaya kerja yang tidak menggunakan tengah malam sebagai alasan. Seminggu kemudian, saya dijadualkan untuk penerbangan ke Asia sekali lagi. Kali ini, laluan ke Shanghai. Sebelum penerbangan, kami ada taklimat seperti biasa. Kapten bertanya soalan yang sama, yang telah saya dengar bertahun-tahun. Jika berlaku kecemasan, lapangan terbang alternatif utama kita di mana? Dulu, jawapannya akan keluar secara automatik. Nama-nama yang sama yang semua orang fikir paling selamat. Tetapi kali ini, saya terdengar diri saya menyebut nama baru terlebih dahulu. Kuala Lumpur, sesuai, Kapten. Bilik itu senyap seketika. Kemudian kapten itu mengangguk seperti orang yang telah membuat keputusan. Saya pun dah baca laporan awak, katanya dengan nada yang rata tetapi berat. Mulai sekarang, kita patut berhenti fikirkan Kuala Lumpur sebagai pilihan terakhir. Saya tersenyum tanpa sengaja.
Bukan senyuman kerana mengalahkan sesiapa, tetapi senyuman kerana tahu bahawa pengalaman satu malam boleh menggerakkan standard sebuah organisasi. Dan ketika saya berjalan menaiki pesawat, saya teringat petugas di Clia itu yang berkata, sistem yang bertanggung jawab. Dia mungkin tidak tahu bahawa kata-katanya yang sederhana itu telah merentas benua dan mengubah kriteria membuat keputusan sebuah syarikat penerbangan Eropah. Dan pada suatu malam di masa hadapan, ia mungkin akan menyelamatkan nyawa seseorang yang belum pernah saya temui. Itulah kehebatan gaya Malaysia yang saya pelajari. Tidak perlu menghebahkan, tidak perlu mengangkat diri, cukup lakukan tugas sehingga selesai dan kebenaran akan bekerja bagi pihak iklan. Dan sejak itu, setiap kali saya mendengar perkataan tidak diterima, saya akan teringat satu lagi perkataan yang lebih padu. Perkataan kami terima yang diucapkan dan dilaksanakan dengan sistem, dengan kesopanan, dan dengan hati yang tidak meninggalkan sesiapa di belakang. Selepas laporan itu dikongsi dalam pasukan operasi, kehidupan kerja saya tidak berubah secara drastik dalam sekelip mata. Tetapi ia berubah seperti cara sistem suka berubah. Senyap-senyap, sedikit demi sedikit, dan suatu hari nanti apabila Anda menoleh ke belakang, Anda akan sedar ia tidak lagi sama. Di bilik taklimat, nama Clia disebut lebih awal dan lebih kerap. Seolah-olah ia perlahan-lahan beralih ke atas dalam peta pemikiran orang yang dahulunya mempunyai susunan yang tetap. Beberapa kapten mula bertanya soalan yang tidak pernah ditanya sebelum ini. Adakah pasukan darat lapangan terbang itu bersedia di tengah malam? Berapa lama masa yang diambil untuk penyelarasan perubatan kecemasan? Adakah sistem sandaran mereka seperti yang dikatakan? Soalan-soalan ini membuatkan saya berasa lega. Kerana ia bermakna kami sedang berhenti memilih keselamatan berdasarkan reputasi dan mula memilih berdasarkan kesiapsiagaan sebenar. Dan apabila sebuah organisasi mula bertanya soalan yang betul, ia mula berjalan ke arah yang betul. Saya sendiri turut mengubah tabiat kecil saya. Saya tidak lagi memandang lapangan terbang hanya sebagai tempat menukar penumpang. Saya melihatnya sebagai sebuah jentera tanggungjawab yang perlu berfungsi di bawah tekanan yang besar. Dan semakin kerap saya terbang melalui Malaysia, semakin saya melihat perkara yang sama dengan mata yang baru. Apa yang dahulunya kelihatan seperti kesibukan sebuah bandar besar, kini menjadi satu bentuk keteraturan yang berbeza. Keteraturan yang tidak kaku, tetapi fleksibel, seperti tarian yang tahu rentaknya sendiri. Saya mendarat di Kuala Lumpur beberapa kali lagi selepas itu. Kadang-kadang hanya untuk mengisi minyak, kadang-kadang untuk mengambil penumpang baru, kadang-kadang penerbangan biasa tanpa sebarang insiden. Tetapi setiap kali saya berjalan melalui jambatan udara, saya mencari perkara yang sama tanpa sedar, kesunyian yang bekerja. Saya melihat petugas darat menunduk melihat tablet dan menunjuk arah kepada pasukan bagasi untuk mengubah kedudukan. Saya melihat pegawai keselamatan berdiri di tempat yang cukup-cukup, tidak mengancam tetapi tidak sambil lewa. Saya melihat seorang pekerja pembersihan mengemop lantai perlahan-lahan dalam bulatan kecil, bukan untuk membuat lantai berkilat dalam gambar, tetapi untuk memastikan orang tidak tergelincir di dunia nyata. Saya pernah melalui lapangan terbang Eropah yang lebih bersih, lebih mewah, tetapi saya tidak pernah melihat keazaman yang konsisten seperti ini. Keazaman yang tidak perlu mengumumkan kepentingannya, tetapi ia penting kerana ia menghalang kemalangan kecil yang sentiasa boleh menjadi besar. Suatu hari, saya mempunyai sedikit masa sebelum menaiki pesawat. Saya duduk berhampiran tingkap di kawasan rehat kru, melihat sebahagian daripada kawasan parkir pesawat. Beberapa pesawat berbaris seperti kawanan burung besi yang sedang berehat. Orang di bawah bergerak seperti garisan kecil, tetapi ia tidak berselerak. Ia seperti benang pelbagai warna yang ditenun bersama dengan kesedaran tugas. Saya melihat troli makanan bergerak dengan berhati-hati. Saya melihat tangga mendekati sebuah pesawat dan berhenti tepat pada kedudukannya. Saya melihat lampu isyarat berkomunikasi tanpa perlu menjerit. Dan satu imej melintas di kepala saya tanpa diundang. Malam ketika kami ditolak berulang kali. Malam di mana perkataan tidak diterima menjadikan langit yang luas terasa seperti sangkar yang sempit. Dan malam di mana perkataan kami terima dari Kuala Lumpur membuka sangkar itu. Perasaan ketika itu masih sama setiap kali saya teringat. Bukan keterujaan, tetapi satu kehangatan yang aneh. Seperti ada seseorang menghulurkan tangan pada saat Anda tidak berani meminta, dan saya mula faham. Apa yang saya pelajari bukan hanya pelajaran tentang penerbangan, ia adalah pelajaran tentang maruah sebuah negara. Negara yang tidak perlu riuh rendah, tidak perlu mengisytiharkan kehebatannya, tetapi menjaga maruah dengan melakukan tugas sehingga selesai pada waktu yang tiada siapa melihat.
Dan dalam era di mana banyak tempat suka menolak dengan alasan yang indah, keberanian yang sebenar mungkin bukan berkata kami boleh buat, tetapi bertanya, di mana Anda sekarang? Apa yang kami perlu sediakan? Dan terus melakukannya. Saya bangun dari kerusi, berjalan mengambil kopi dari mesin layan diri. Dalam perjalanan, saya melihat seorang kaki tangan lapangan terbang Malaysia sedang membantu seorang pelancong tua mengangkat beg ke mesin pengimbas. Dia tidak menunjukkan muka letih, tidak menunjukkan muka berjasa. Dia hanya melakukannya seolah-olah ia perkara biasa. Pelancong itu mengucapkan terima kasih. Dia tersenyum dan mengangguk, seolah-olah berkata sama-sama. Tetapi saya mendengar perkataan yang lebih dalam. Ini adalah tugas. Dan sebaik sahaja saya melihat keadaan biasa ini, saya rasa cerita yang saya simpan di dalam hati ini patut diceritakan dengan cara yang betul. Bukan untuk menjadikan Malaysia kelihatan seperti dewa, bukan untuk menjadikan negara lain kelihatan buruk, tetapi untuk membuat orang mengubah kriteria seperti mana saya telah berubah. Kerana kriteria adalah apa yang menentukan siapa yang akan mendapat peluang untuk menyelamatkan nyawa di masa hadapan. Saya berjanji pada diri sendiri dalam diam. Jika saya mau menceritakan kisah ini, saya akan menceritakannya dengan menghormati fakta, menghormati sistem, dan menghormati para pekerja yang tidak memerlukan pujian, tetapi layak mendapat kepercayaan. Dan saya tidak akan menggunakan perkataan keajaiban lebih daripada perkataan kesiapsiagaan. Kerana itulah intipati sebenar malam itu. Malam yang mengajar saya bahawa sesetengah kehebatan datang dalam senyap, dan semakin senyap, semakin ia boleh dipercayai. Saya mula sedar, jika saya menyimpan cerita ini hanya dalam laporan, ia hanya akan mengubah prosedur di dalam syarikat. Tetapi, jika saya menceritakannya dengan cara yang betul, ia mungkin mengubah cara berfikir ratusan lagi pekerja yang belum pernah melihat malam seperti itu dengan mata mereka sendiri. Saya tidak mahu ia menjadi klip tular yang orang tonton, menangis selama 2 minit, kemudian leret ke atas. Saya mahu ia menjadi satu standar baru yang orang akan fikirkan setiap kali perlu membuat keputusan di bawah tekanan ketakutan. Kerana di udara, tiada siapa yang berhak memilih jawapan yang paling cantik. Kita hanya berhak memilih jawapan yang menyelamatkan nyawa. Malam itu di angkasa, saya telah melihat jawapan itu dalam bentuk sistem Malaysia. Dan jika saya tidak menyampaikannya, saya seperti orang yang telah dibantu tetapi tidak menghulurkan bantuan kepada orang seterusnya. Pada hari itu selepas tamat waktu kerja, saya duduk di meja kecil di bilik rehat kru, membuka nota baru di telefon, dan menaip tajuk dalam satu ayat pendek. Bukan tentang keajaiban, tetapi sistem yang tidak meninggalkan sesiapa. Saya berniat untuk bercerita tanpa menjadikan Malaysia sebuah legenda, sehingga orang fikir ia mustahil untuk ditiru. Kerana kehebatan yang sebenar mesti boleh diulang, bukan berlaku sekali kemudian lenyap. Saya menulis rangka cerita dengan mudah. Bermula dengan penolakan berkali-kali, tanpa perlu memasukkan kemarahan, tanpa perlu menyindir. Cukup untuk menunjukkan kebenaran bahawa alasan sering digunakan sebagai dinding apabila orang tidak mahu bertanggungjawab. Kemudian, tunjukkan perbezaan Malaysia. Soalan yang ditanya untuk menerima, bukan untuk menolak. Dan arahan yang berterusan sehingga kami tidak sesat. Kemudian barulah sampai ke gambaran di darat, yang membuatkan saya benar-benar percaya bahawa ia bukan kehebatan seorang individu, tetapi sebuah jentera tanggungjawab yang telah dilatih, direka, dan dipegang sebagai budaya. Saya tahu, jika saya bercerita dengan menekankan emosi semata-mata, orang akan ingat kerana terharu. Tetapi jika saya bercerita untuk menunjukkan mekanismenya, orang akan ingat sebagai satu kriteria. Dan kriteria inilah yang menyelamatkan nyawa di masa hadapan. Keesokan paginya sebelum penerbangan, saya bertemu dengan seorang juru terbang muda yang baru dipindahkan ke laluan Asia. Dia memegang dokumen taklimat dan bertanya kepada saya dengan riak wajah yang ragu-ragu. Betul ke Anya? Kenapa awak cadangkan kita fikirkan KLIA sebelum beberapa lapangan terbang besar yang lain? Bukankah itu berisiko? Soalan itu membuatkan saya tersenyum. Kerana ia adalah soalan yang sama yang pernah saya ada di kepala saya dahulu. Saya tidak menjawab dengan emosi. Saya menjawab dengan ayat yang paling ringkas yang dibenarkan oleh kebenaran. Kerana semasa krisis, yang penting bukanlah sebesar mana, tetapi sejauh mana ia boleh bertanggung jawab. Dia terdiam seketika, seolah-olah jawapan itu menyentuh sesuatu yang belum pernah dia ukur sebelum ini. Saya menambah sedikit lagi, seperti orang yang tidak mahu mengajar, tetapi tidak mahu dia tersesat. Saya tidak kata Malaysia terbaik dalam semua perkara.
Tetapi malam itu, mereka melakukan sesuatu yang banyak tempat lain tidak dapat lakukan. Mereka tidak menggunakan tengah malam sebagai alasan, dan mereka tidak membiarkan kami terapung dalam ketidakpastian. Juru terbang muda itu mengangguk dan melihat dokumen di tangannya, seolah-olah membacanya semula dengan pandangan yang baru. Saya melihat adegan itu dan merasakan bahawa penyampaian telah mula berfungsi, walaupun ia bermula dengan hanya seorang. Beberapa hari kemudian, saya menghantar versi pendek cerita itu kepada beberapa rakan sekerja untuk dibaca. Bukan untuk meminta pujian, tetapi untuk bertanya, jika awak baca ini, adakah awak akan mengubah cara memilih lapangan terbang alternatif? Ada yang menjawab, saya tak pernah fikir tentang sistem sandaran sebanyak ini. Ada yang berkata, saya tak pernah fikir sikap lapangan terbang destinasi boleh mempengaruhi ketenangan di kokpit. Dan ada yang mengucapkan ayat yang membuatkan saya tahu cerita ini patut diteruskan. Ia membuatkan saya mahu lebih banyak berlatih, bukan mengharapkan nasib. Saya membaca dan terdiam lama. Kerana itulah yang paling saya mahu dengar. Bukan orang berkata betapa hebatnya Malaysia, tetapi orang berkata, saya perlu menjadi lebih baik. Kerana pengajaran yang sebenar bukan hanya membuat kita memandang seseorang lebih tinggi, ia membuat kita memandang diri kita semula dan berani mengakui bahawa kita mempunyai prasangka yang perlu diletakkan ke tepi. Saya teringat malam ketika kami berada di atas ruang udara Asia. Gelap sehingga hampir tidak nampak apa-apa. Tetapi arahan dari Kuala Lumpur membuatkan kegelapan itu mempunyai laluan. Dan saya teringat satu ayat yang pernah saya tulis dalam laporan. Sistem yang bertanggungjawab. Ketika itu, ia kelihatan seperti penerangan biasa. Tetapi sekarang, ia telah menjadi satu sumpah di dalam hati saya. Jika saya adalah sebahagian daripada sistem, saya perlu menjadikan sistem itu boleh dipercayai. Bukan dengan kata-kata, tetapi dengan melakukan tugas sehingga selesai. Dan inilah sebabnya saya tidak akan melupakan Malaysia. Bukan kerana saya terhutang budi secara romantik, tetapi kerana Malaysia mengajar saya bahawa perkara yang tulen membuktikan dirinya dalam senyap. Dan apabila anda telah melihat perkara yang tulen, anda tidak lagi berhak untuk kembali mempercayai khabar angin seperti dahulu. Malam itu di udara, saya pernah fikir, musuh kami adalah enjin yang berbunyi amaran. Tetapi hari ini saya tahu, apa yang lebih menakutkan daripada kerosakan teknikal adalah ditinggalkan dalam ketidakpastian. Kerana apabila tiada siapa yang menerima, harapan akan hilang sebelum bahan api habis dan seluruh pesawat akan mula retak dari dalam. Tetapi Malaysia, CLIA, tidak hanya memberi kami landasan, mereka memberi kami sauh, memberi kami kepastian bahawa ada seseorang yang akan bertanggungjawab sehingga selesai. Perkataan kami terima yang diucapkan dengan nada tenang pada malam itu lebih kuat daripada sebarang siren amaran. Ia bukan kata-kata pujukan, tetapi sistem yang benar-benar berfungsi, pasukan yang benar-benar bersedia, dan budaya yang tidak menggunakan kegelapan sebagai alasan. Apabila saya teringat imej petugas darat menunduk memeriksa tablet, pekerja pembersihan mengemop lantai dengan senyap, pasukan perubatan naik ke pesawat tanpa kecoh, saya faham. Sesetengah kehebatan tidak memerlukan tepukan gemuruh. Ia memerlukan kepercayaan, dan kepercayaan lahir dari kebolehan untuk mengulanginya secara konsisten, bukan nasib. Maka, saya membawa malam Malaysia itu bersama saya dalam setiap penerbangan. Bukan untuk menceritakannya agar orang teruja, tetapi untuk mengingatkan diri saya dan semua orang bahawa standard yang sebenar bukanlah siapa yang paling terkenal, tetapi siapa yang boleh bertanggung jawab sehingga ke akhirnya. Dan selagi saya masih bekerja di udara, saya tidak akan melupakan cahaya lampu landasan di Malaysia. Cahaya yang mengajar saya untuk percaya pada sistem dan percaya pada manusia, sekali lagi.